Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat adalah seperti kuliah secara alam maya ni dari rumah masing-masing. Anak pun duduk di rumah, tuan-tuan pun duduk di rumah. Tapi inilah anugerah nikmat Allah SWT, nikmat teknologi. Kita boleh sampaikan ilmu di mana-mana saja. Malah apa yang kita buat ni boleh dilihat, ditonton di seluruh dunia. Walaupun banyak nikmat yang Allah tarik kepada kita. Nikmat pergi ke masjid. Nikmat sembahyang Jumaat. Itu sembahyang Jumaat. Nikmat duduk rapat, tak boleh duduk rapat. Nikmat bersalaman. Nikmat Radhatul Jannah. Taman-taman syurga. Tak ada dah taman-taman syurga. Nabi kata bila kamu melalui taman-taman syurga singgah nak singgah pun tak ada. Tak ada dah, Allah tarik. Tapi alhamdulillah masih ada lagi ruang yang Allah bagi pada kita, ini ruang menuntut ilmu secara alam maya. Ini nikmat yang masih Allah bagi kita, tuan-tuan, kita ambil lah. Sebab tu waktu kita dibenarkan berkuliah tu, kita suruh ambil, tuan-tuan, ambil peluang. Ada masa ni peluang sembahyang Jumaat, peluang buat majlis, buat lah. Ada setengah orang waktu itu pun kita tak payah buat majlis ilmu, kita mayang saja cukup. Maksudnya waktu ada ruang kan ambil, buat. Ada orang kerajaan benarkan buat kuliah, tak sadu tangguh. Tak ada sekarang. Tapi sekarang ni ada ni ruang online. Ambil lah, tuan-tuan. Kita ambil, alhamdulillah. Dan bagaimana biasa, malam ni kita akan sambung pembacaan kitab kita, tuan-tuan. Kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala karangan Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Kita masuk dalam bab yang ketiga. Bab yang ketiga dengan tajuk Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain ya rabbal alamin. Kata pengarang hafizahullah. Pengarang kita Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, tuan-tuan, sekarang masih lagi dirawat di IJN. Kita doakan supaya Allah Subhanahu Taala cepat sembuhkan Tuan Guru kita. Wa marabban nas muzhibal ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama wa la alama illa shifa'. Ya Allah Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit Tuan Guru supaya Tuan Guru dapat terus memberi nikmat jasa menyampaikan ilmu pada kami, insya-Allah. Amin. Ketahuilah wahai saudara-saudara, saudari-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi petunjuk kepada saya dan saudara-saudara, saudari-saudari, tuan-tuan, puan-puan sekalian ke jalan yang benar. Kita nak ngaji anu tauhid ini, kena mohon pada Allah SWT supaya Allah pimpin kita, bagi hidayah kita. Sebab tu di awal tadi kita tak mula lagi, tuan-tuan. Anak pun terlupa dah. Sebelum kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita minta pohon pada Allah SWT beri hidayah. Jadi kita mohon maaf ya tuan-tuan kerana sikit kesilapan teknikal tadi. Ada teknikal. Tadi yang nak dah lah dah. Ni ulang ni. Kerana ulang boleh. Balik. Untuk nak kita kerana silapan teknikal kita teruskan. Lewat sikit, minta maaf lah kepada tuan-tuan yang ikut soalan ni. Kita janji 9 suku tapi sekarang ni 10 suku lewat sejak. Kalian ke jalan yang benar bagaimana kita pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Zat Allah SWT itu di luar daripada kemampuan akal manusia untuk mengetahui hakikatnya. Kita tak sah nak usah nak fikir tentang zat Allah kerana tak mampu. Cerdik seorang mana pun, ada PhD sampai 4 keping pun, genius, kita tak mampu untuk nak mengetahui hakikat zat Allah SWT. Kerana apa? Karena akal itu walau bagaimana sekalipun pencapaiannya hebat, jenis, tapi kemampuannya adalah terbatas. Bagaimana mata kita. Boleh lihat. Ni anak mata rabun, dah orang mata tak awal. Saya mata tak rabun, Ustaz. Saya pakai spek. Tapi yang boleh tengok, boleh dinding. Tak boleh tengok. Telinga saya tak tuli. Tak tuli. Dengar jelas saya pakai alat. Tapi yang boleh dengar orang cakap jauh tak boleh juga. Terbatas, telinga terbatas, mata terbatas. Samalah akal kita terbatas. Ada benda yang boleh fikir, ada benda yang kita tak mampu nak fikir. Hatta tidak mampu untuk mengetahui kesemua hakikat makhluk. Jangan kata kita nak fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nak fikir tentang makhluk yang diciptakan. Apa dia? Angin. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan oleh Muhammad, ruh ni urusan Tuhan. Tak mampu. Tak mampu kita nak fikir ruh ni duduk. Bagaimana? Ruh ni duduk kat mana? Ruh ni duduk kat mana? Supaya kita tengok ruh tak tahu duduk mana. Supaya akal lah. Kita ni fikir ni. Fikir ni dengan apa? Kita fikir dengan otak ke? Fikir dengan hati? Tak tahulah bodoh kita fikir otak dengan hati. Ada orang tahu fikir dengan otak. Fikir dengan otak. Kalau fikir dengan otak, habis bila anak kita nak periksa, kita pergi jumpa Tok tolong buat ayat dengan hati kan? Ayat dengan hati, kita tak kata Tok tolong buat ayat dengan otak. Tak kata ayat dengan otak yang hati. Maksudnya tak tahu pun, tak mampu nak fikir akal ni. Kita duk fikir ni guna otak ke, guna hati, wallahu alam. Tak mampu nak fikir. Bagaimana pula nak mengetahui tentang khaliq? Selalu kita sebut kan, Arab ni sebut makhlukun, yang dicipta. Khaliqun, pencipta. Makhluk pun tak mampu nak fikir, bagaimana nak fikir tentang pencipta ini khaliq. Kita mengetahui adanya tenaga elektrik melalui faedahnya yang kita dapati. Tidaklah semestinya kita mengetahui kesemua hakikatnya yang membawa kita kepada bahayanya pula. Contoh. Kita tengok elektrik. Elektrik ni ada dah? Ada. Bagaimana kita yakin elektrik ni dah? Tu lampu menyala, cukup. Memadai lampu menyala, kipas pusing, menandakan bahawa elektrik tu ada.
Tak perlu sampai nak pergi kaji, nak pergi koyak. Nak pergi gunting wayar tu. Nak tengok, nak test, pegang tengok. Mati. Yalah kita matilah. Sampai membahayakan punya nak tengok elektrik ni. Nak yakin elektrik ni bagaimana sampai nak pegang wayar tu. Bukan dia. Tak perlu. Tak perlu. Jadi kalaulah makhluk ada yang tidak mampu kita fikirkan, roh, elektrik, angin pun kita tak mampu fikir. Dan Allah yang tidak sama dengan makhluk mislihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah ini tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada kesudahan pula. Huwal awwalu huwal akhiru. Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir. Al-muqaddimu al-muakhiru. Allah lah yang terdahulu, Allah lah yang terkemudian. Kita ni ada permulaan, ada tarikh lahir, ada surat beranak. Ada tarikh mati, ada surat mati. Allah tak ada. Allah tak ada tarikh lahir, Allah tidak ada tarikh mati. Allah ni hidam, sentiasa ada. Allah ni baqa, kekal abadi. Kita ni baharu, kita ni fana. Kita baharu dan kita akan binasa. Kalaulah makhluk yang ada tidak mampu kita fikirkan, dan Allah yang tidak sama sekali dengan makhluk itu, di mana sifat kesempurnaan tidak terbatas dan terhingga, tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada kesudahan pula, bagaimanalah akal kita yang lemah ini dapat mengetahui hakikatnya? Lagilah tak mampu kita nak fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak fikir makhluk pun tak mampu, bagaimana nak fikir tentang Khaliq? Cukuplah dengan dalil-dalilnya sahaja. Cukup. Cuba kita lihat. Elektrik ada tak? Ada. Apa tanda elektrik ada? Lampunya lah, cukup. Cukup. Samalah. Allah ni ada tak? Ada. Apa tanda Allah ada? Adanya alam ini. Cukup lah. Apa nak pergi kaji Allah ni? Mana Allah pun nak tengok Allah. Siapa orang Yahudi dulu? Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami sampai bila pun takkan beriman dengan hang. Kami tak percaya Tuhan ada sehingga kami tengok Tuhan duduk tengok. Tunjuk depan kami ni, duk mafsila depan kami. Oh ya. Yahudi Allah berpenampak tu. Fa akhadhatkumus sa'iqatu antum tanzurun. Terus Allah datangkan kilat, mati bergelimpangan. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah hidup balik. Hidup. Hamba itu mati dah. Allah hidup balik. Moga-moga syukur. Tapi Yahudi ni. Jadi summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian keraslah hati mereka macam batu atau lebih keras lagi. Batu Yahudi keras. Zalim, ganas, tak ada kemanusiaan. Keras hati takkan beriman sampai kiamat. Sampai kiamat. Lepas tu Allah sebut mereka akan khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab. Mereka akan dapat kehinaan di dunia. Tak ada negara. Orang dulu anak kita, orang semayang, orang Islam tentang ghairil maghdubi alaihim. Kami tak suka orang-orang yang kau laknat kepada Yahudi. Kita duk sumpah Yahudi. Berbilion umat Islam duk sumpah. Dia tidak ada negara. Tubuh negara pun negara haram. Baru ni tuan-tuan orang kata, orang sebut Israel koyak, Israel koyak, Israel koyak. Oh, semua satu dunia duk kutuk dia. Bukan zakat kita orang Islam, hatta orang Kristian, orang agama lain pun kutuk. Kutuk Yahudi ni. Kerah hati dia. Jadi maka tak boleh kita nak fikir tentang hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang menjadi sesat kerana bercakap tentang zat Allah dengan tidak menyedari percakapan dan perbincangannya tentang itu tidak dapat dicapai oleh mereka. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu berfikir tentang zat Allah
dan menyuruh berfikir tentang makhluknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la illahi fatahliku. Artinya fikir kamu akan binasa, kamu akan sesat. Jadi Nabi larang kita. Ada orang duk puasa nak cakap juga. Duk puasa nak usah, nak cakap, nak bicara tentang Allah, zat Allah, akhirnya sesat. Apa budak berumur setahun jagung, nak pergi angkat simen hak berat 50 kilo ni. Oh nak angkat, cik nak angkat juga, cik nak angkat. Tak boleh, hang budak lagi. Angkat. Boleh menyakit lah. Boleh menyakit. Boleh menyakit. Masuk hospital lah kita kata. Tak pasal-pasal apa budak ni masuk hospital. Angkat simen. Mak dia tak bagi, nak angkat juga. Tidur. Dia tak pasal-pasal. Bukan riang dia nak pergi angkat tu. Tapi nak angkat juga. Tak niat kata. Samalah. Bukanlah kemampuan manusia untuk nak fikir tentang hakikat zat Allah. Tapi nak fikir juga. Nak kaji juga. Jadi sesat. Maka tu Nabi kita tafakkaru fi khalqillah. Nak kenal Allah, fikirlah tentang kejadian Allah. Tengok yang banyak kita sebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Tengok bagaimana matahari berjalan pada orbitnya. Wa huwa alladhi yursil riha bushra baina yaday rahmati. Tengok bagaimana Allah kirimkan angin sebagai berita gembira sebelum turun rahmat. Oh, gelap, oh hujan nak turun ni, alhamdulillah. Tengok, padan fikir tu lah tentang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah itu bermakna menyekat kebebasan berfikir. Allah larang kita fikir tentang zat Allah tu bukan nak menyekat kebebasan berfikir. Sebab hari ni tuan-tuan, zaman orang nak bebas ni. Zaman hak asasi. Nak bebas belakang. Kami, saya nak kahwin jantan sama jantan. Saya nak kahwin betina sama betina. Saya nak jadi betina. Saya nak jadi jantan. Jenuh lah tu. Nak bebas ni. Islam ni susah. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Saya nak keluar dari Islam. Auzubillah. Islam sekat. Islam larang tu bukan nak menyekat kebebasan. Allah yang jadikan. Allah yang jadikan kau. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dan dalam ayat Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Aku jadikan antara lelaki dan perempuan ni ada kasih sayang. Ada cinta. Orang lelaki ni nak pada perempuan. Orang perempuan pun nak pada lelaki. Yang Allah larang dia, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Allah tahu manusia lelaki nak pada perempuan. Nak, boleh kahwin. Nampak? Yang Allah larang zina. Kahwinlah nak kahwin. Nak kahwin sekali 4 boleh kalau berani ya. Yang larang zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang Allah larang jangan hampiri zina kerana zina ni barang keji dan seburuk-buruk jalan. Bila orang zina, kenapa boleh zina? Zina ni contoh orang zina dengan bini orang. Suami dia dendam. Suami dia akan pergi cari nak katok. Siapa zina bini pun nak katok. Kalau zina dengan anak orang, ayah dia akan pergi cari. Berlaku pergaduhan dan sebagainya. Itu hilang kan? Ada orang pun nak pakai, nak dedah orang. Saya nak dedah orang. Ikut saya lah hak saya. Islam larang. Kenapa? Kerana bila dedah orang boleh menyebabkan perzinaan, boleh menyebabkan jenayah rogol dan sebagainya. Lepas tu Islam suruh tutup. Tapi dia kata nak sekat. Sama lah. Allah SWT larang kita fikir tentang zat Allah. Boleh membinasakan, boleh merosakkan akal kita. Haramnya nak memelihara akal daripada terjerumus ke lembah kesesatan.
dan memeliharanya dari memikirkan perkara yang di luar batasan kemampuan. Allah nak pelihara, nak jaga akal kita. Supaya Allah nak jaga keturunan, maka dilarang berzina. Nak jaga harta, dilarang mencuri. Dikenakan hukuman potong tangan. Bukan nak potong tangan. Orang tak faham Islam ni kena potong tangan. Tuhan tak hati. Allah adakan undang-undang potong tangan bukan untuk potong tangan, tapi maqasidus syar'iyyah dia, maksud tujuan disuruh potong tangan nak jaga harta. Allah Islam ni rajam, orang nak berzina kau nak rajam orang, kau nak sebab, bukan nak sebab, tapi nak memelihara keturunan. Islam ni suruh bunuh orang, bukan nak bunuh orang, tapi nak jaga nyawa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu dalam hukuman qisas ada jaminan nyawa. Kalau orang murtad dibunuh, bukan nak bunuh dia, tapi nak jaga agama. Subhanallah. Ini nak jaga akal, maka batu tak boleh fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan orang-orang solehin dan arifin, tahu akan kebesaran zatnya dan kesempurnaannya yang tidak terhingga. Orang soleh, orang soleh. Lepas tu kalau kita mengaji dalam bab tasawuf, dia ada bab wilayah nama dia. Dia ada wilayah Allah, ada wilayah kita. Kita ni sebagai makhluk jangan langgar wilayah Allah. Wilayah Allah, kawasan Allah, serah ke Allah. Kawasan kita buat. Apa wilayah kita? Usaha. Itu wilayah kita. Kejayaan Allah. Orang duk fikir pasal apa usaha tak boleh. Han duk fikir aja Allah. Doa wilayah kita. Makbul Allah. Saya ada doa dah Ustaz tak ada sekali. Ni kita duk maya ajak pun lama ni. Covid tak hilang-hilang ni. Ni duk apa? Hari apa? Dah suntik dah. Lepas tu kerajaan gagal. Dia tak faham. Wilayah kita sebagai manusia ni, sebagai kerajaan buat usaha bagi vaksin. Adakan SOP. Nak tutup apa kan? Darurat. Sektor tu dan sebagainya. Itu ikhtiar. Nak hilang Covid itu bukan kerajaan, bukan tugas kita, tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia duk menyalahkan pemerintah kerajaan, kagak dan sebagainya. Kerana itu adalah wilayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi orang soleh, orang arifin dia tahu akan kebesaran zatnya dan kesempurnaan yang tidak terhingga. Pernah ditanya Al-Imam Ash-Shibli rahimahullah tentang Allah. Beliau menjawab, dia Allah Tuhan yang satu, yang diketahui, yakni yang dikenali, di luar kemampuan kajian dan tidak berdaya kita berkata tentang zat. Tunggu, Tuhan ni lagu mana? Tuhan ni lah Tuhan yang satu. Tuhan yang maha kuasa. Kita tak boleh nak kaji zat Allah ni lagu mana. Full stop. Ditanya pula Syekh Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Ceritakan kepada saya tentang Allah. Tunggu kita menjawab. Tuhan yang satu. Allah ni lagu mana? Allah ni Tuhan yang satu. Kemudian ditanya lagi. Tuhan ni ditanya lagi. Di mana dia? Beliau menjawab, di tempat mengawasi semuanya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kau mengawasi, memantau, memerhatikan kamu.
Orang yang tanya tak puas hati. Saya bukan nak tanya lagu tu. Saya nak tanya Tuhan ni lagu mana? Tuhan ni duduk mana? Lalu Tok Guru kita jawab, saya makhluk. Kalau hendak tanya Tuhan ni kan sifat Tuhan itu sifat makhluk. Aku tak boleh jawab. Kalau nak tanya tentang Tuhan, aku habaq tu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang laisa kamitslihi syai', yang tidak sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dengan itu, memadailah kita mengenal Allah dengan melihat kejadian makhluk yang mengkagumkan. Kita nak kenal Allah, tengoklah makhluk Allah yang sangat mengkagumkan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengalirlah dua laut. Ini sungai dan juga laut. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara ayat laut dengan ayat sungai ni ada barzakh. Ada pemisah. La yabghiyan. Tak boleh melampaui. Maksudnya ayat laut nak masuk ayat sungai tak boleh. Ayat sungai nak masuk ayat laut tak boleh. Hatta ikan ni, ikan tenung nak pergi roda nak masuk sungai tak ni berenang tak nak masuk. Subhanallah. Cukuplah tu. Cukuplah kita tengok kehebatan. Fikirlah hebat Allah Subhanahu wa taala buat laut ni. Buat ni. Tengok kejadian siang dan malam. Tengok kita ni lah tuan-tuan. Kecil. Pada mana jadi orang boleh cakap. Allahu Rabbi. Makan. Allah bagi dia tak. Memadai kita melihat kejadian makhluk yang mengkagumkan dan percayakan sifat-sifatnya. Cukuplah Allah ni maha kuasa, Allah ni maha melihat, Allah ni maha mengetahui, Allah maha memerhati, Allahu Rabbi, maha mengetahui. Dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan menggunakan akal yang betul. Kita baca Quran, Allah dah kenalkan diri dia dengan sejelas-jelasnya dan kita gunakan akal kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk pula tuan-tuan dalam bab yang keempat, al-asma al-husna, nama-nama yang paling baik, yang paling indah. Semua nama-nama Allah ni adalah akan diuraikan satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada hamba-hambanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sempurnaannya. Yang elok bagi orang-orang yang beriman mengingatinya. Zikir dengan memuliakannya. Dengan sepenuh-penuh takzim. Jadi nama-nama kita buat nama Allah. Allah yang bubuh nama dia sendiri dalam bahasa kita. Allah yang memperkenalkan nama-nama dia yang merupakan sifat-sifat yang layak. Nama Allah sifat tu memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha melihat. Maha mengetahui. Memang layak. Dan nama-nama ni elok bagi orang beriman. Ingat kita apa? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun, Al-Muhaiminun, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kita ingat. Berzikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita zikir dengan nama-nama Allah SWT. Sebut pula dengan penuh takzim, dengan mengagungkan nama Allah SWT. Orang sebut nama Sultan pun. Jamaah. Kita contoh. Boleh kita Tok Imam. Dalam khutbah. Boleh dia sebut. Dah doa lah sebab Sultan kita ni Salahuddin ni. Siap. Boleh.
washmalillahumma bi'inayatika wa taufiqika maulana al-malik al-sultan Salahuddin Ibn al-marhum Sultan Badri Shah. Sebut dulu bagi tanda kita memuliakan sultan kita. Allah Subhanahu wa taala dia sebutlah dengan penuh ta'zim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh ta'zim. Dan saya sebutkan di sini berdasarkan kepada apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih di antaranya. Lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahida la yahfadhuha ahadun illa dakhala al-jannah wa witrun yuhibbul witra. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Imam Bukhari dia tambah sikit man ahsaha. Makna dia bagi Allah Subhanahu wa taala 99 nama. 100 tolak 1. Arab dia guna lagu tu tuan-tuan. 100 tolak 1. Contoh dalam kisah Nabi Nuh, alfusanatin illa khamsin. 1000 tahun kecuali 50. Maksudnya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Sebut banyak, tolak sikit. Tak boleh. Sebut banyak, tolak banyak. Entah ada apa dek? Ada 1000 kurang 100, kurang 900. Itu tak boleh. Abang 100 tu lah, ada 100 lah ni musim PKP ni. Yang 2 bak 1000 tolak 900. 1000 tolak 5 tolak 1. 99 nama tu kaedah bahasa Arab. Baik. Jadi sebut sini 99 nama 100 kecuali 1 tidak mengingati akannya oleh seorang itu melainkan dia masuk syurga. Ia Tuhan yang satu, tidak ada bandingan dan tidak terbahagi. Dia suka kepada mengasalkannya, ini tauhid. Menurut Imam Bukhari, siapa yang menghitungnya dia masuk syurga. Baik, dalam hadis ni disebut man ahsaha. Siapa-siapa yang ahsaha. Apa maksud ahsa? Ihsa. Ulama dalam menguraikan hadis ni, dia kata apa makna ihsa? Ihsa ni maksudnya ada 3 martabat. Maka siapa yang memeliharanya akan dapat ganjaran pahala yang besar. Yang pertama ialah mengira, menghitung dan mengingat lafaz-lafaz dan bilangannya. Kita ingat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam. Ingat, sebut, kira. Itu mana as-sohab. Yang pertama. Martabat yang pertama. Martabat yang kedua, mengetahui makna-maknanya. Mengetahui makna dan isi kandungannya. Apa makna Ar-Rahman? Maha Pemurah. Ar-Rahim. Maha Penyayang. Kena tahu mana dia. Supaya kita baca Quran lah. Baca Quran. Belajar tajwid. Belajar taranum. Cuba tak ikut kena faham tafsir dia. Belajar tafsir pula. Musim PKP ni tuan baca Al-Quran. Baca Quran banyak-banyak. Buka tafsir. Sekarang kita duduk dalam musibah tentang ulama pesan. Bila berada dalam musibah ini, kena banyak-banyak istighfar pada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Istighfar yang afdal. Istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berada dalam keadaan musibah. Ditelan ikan selama 40 hari.
duduk dalam gelap malam, gelap perut ikan, gelap lautan, 3 gelap. Dia tak berhenti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah bebaskan dia. Cerita Nabi Yunus ni, dia bila dia pergi dakwah, umat dia tolak. Tak mau dengar. Akhirnya dia mai ajak. Minta supaya Allah turun balak. Bila balak nak turun, umat dia nampak balak nak turun, lepas balik bertobat. Bertobat. Minta maaf pada Allah SWT. Akhirnya balak diangkat. Nah, tu yang kata Nabi Yunus seolah macam frah lah. Dia doa supaya Allah binasa, tak binasa. Padahal dia tak tahu kata umat dia tu dah istighfar. Nah, tu yang dia pergi ke lari tu. Kemudian naik kapal. Kapal tu ombak kuat. Terpaksa dicabut ni. Dia terpaksa dilempar ke dalam, ditelankan. Nak sebutnya, umat Nabi Yunus memohon keampunan Allah SWT, diangkat balak. Nabi Yunus yang berada dalam musibah, akhirnya dibebaskan. Kita sekarang berada dalam musibah, tuan-tuan. Kena banyakkan istighfar pada Allah SWT. Kena banyak baca Quran, kena banyak selawat. Cukup-cukuplah fitnah, mengadu domba, maki, hina Allah Rabbi tentang dalam Facebook. Masih lagi kita tengok bagaimana Allah SWT nak angkat balak. Kita jadilah sebagai orang yang berusaha untuk nak supaya Allah ni angkat balak ni daripada kita. Banyak-banyak sifat insya-Allah. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Yang ketiga, maksudnya menyeru dengan berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mubdi' wa Ya Mu'id, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fa'alul lima yurid. Aghnina bihalalika haramika fadlika min siwak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Daim, Ya Fardu, Ya Witri, Ya Ahad, Ya Malikal Mulk, Ya Zal Jalali wal Ikram. Birahmatika nastaghith. Boleh guna nama Allah Subhanahu untuk kita berdoa. Seterusnya hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dengan menyebut nama-namanya, iaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qahhar Situl Khafid Ar-Rahim Al-Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur. قد أخير الأول الآخر
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب والمنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ingat, kalau baca satu tu tak ingat. Nikmat menghafal. Perlu diketahui bahawa nama-nama yang paling baik bagi Allah SWT itu tidaklah sekadar 99 itu sahaja. Bahkan masih ada lagi yang tidak diketahui oleh kita. Di antaranya terdapat di dalam riwayat yang lain pula Rasulullah SAW memberitahu nama-nama yang lain daripada 99 tersebut. Di antaranya Al-Hannan, Al-Mannan, Al-Badi'u, Al-Mughis, Al-Kafil, Zul Taul, Zul Ma'arish, Zul Fadli, Al-Khallaq. Kita baca doa tahlil. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma anqulhum min dhiqil qabri wal lahadi ila jannatika jannatil khulud. Tuhan, tolonglah pindahkan si mati ini daripada kesempitan. Jadi nama-nama Allah SWT. Menurut Abu Bakar Al-Arabi rahimahullah, di dalam syarah Tirmizi seperti yang dinyatakan oleh kalangan ahli ilmu, dia pernah mengumpulkan sebanyak 1000 nama bagi Allah daripada Al-Quran dan Hadis. Ada ulama kumpul sampai 1000 nama. Begitu juga Asy-Syaukani rahimahullah ada menyebut dalam Tuhfatul Zakirin, dan beliau menegaskan memadailah untuk kita dengan apa yang disebut dalam hadis itu. Kita orang awam ni memadai kita belajar dulu. Kenal dulu 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh tahu hal tu pun padan dah. Buktinya ada nama-nama lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dia kata Allah buka kepadaku untuk memujanya yang Allah tak ajar kepada nabi-nabi yang lain. Itu ada contoh doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa ketika duka cita. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-hambamu, anak kepada hambamu, anak kepada hamba perempuanmu, ubun-ubunku di tanganmu, terlaksana ke atasku hukumanmu dan adil kehakimanmu terhadapku. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau telah menamakan dengannya dirimu. Kita nama kita, mak kita bukan, mak kita. Allah sendiri yang menamakan ini. Atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Nama-nama Allah ni ada dalam kitab Quran, ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Atau engkau telah mengajarnya kepada seseorang daripada makhlukmu. Allah ajak Nabi kita Muhammad SAW. Nama aku begini. Atau yang tersembunyi pada ilmu ghaib di sisimu. Maksudnya ada lagi ilmu Allah SWT yang masih tersembunyi yang kita tidak tahu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, Allah SWT, insyaAllah kita dah belajar malam ni bab yang ketiga tentang zat Allah SWT.
yang kita tak mampu nak fikir tentang hakikat zatnya, memadailah kita yakin bahawa Allah SWT ni, bagaimana kita nak kenal Allah SWT, memadai dengan adanya tanda-tanda bekas tangan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, kejadian kita, kejadian manusia hidup dan mati ni cukup kita kenal Allah SWT. Kemudian dalam bab yang 4 ni kita dah sebut tentang nama-nama Allah SWT, 99 nama yang kita kena hafal, kita kena baca, kita tahu makna dia dan kita berdoa. Moga-moga kita tergolong di kalangan yang Nabi kata man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara, menghafalnya, beramal dengan nama-nama ni, masuk surga insya-Allah. InsyaAllah, jalsah kita yang akan datang, kita akan sambung uraian satu demi satu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah angkatlah musibah COVID-19 supaya anak-anak kita boleh bersekolah semula dan kita semua boleh pergi ke masjid. Ustaz-ustaz, tuan guru boleh menyampaikan kuliah di dalam taman-taman syurga. Rindunya kita tuan-tuan untuk berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba berdoa moga-moga Allah angkat musibah COVID ini daripada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma 'afina wasrif 'anna minal bala' wal waba' wal ghala' wad da' wal fahsya' wa tusallitul a'da' wa su'il qada' ma la yasrifu ahadun ghairuk. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta